Sejahtera, hari ini kita akan membincangkan bab 1 tingkatan 5 iaitu kedaulatan negara. Dalam bab ini terdapat beberapa subtopik, antaranya ialah yang pertama konsep kedaulatan, yang kedua ciri negara yang berdaulat, yang ketiga kepentingan mewujudkan negara berdaulat, dan yang keempat langkah mempertahankan kedaulatan. Baik, untuk PDP hari ini kita akan membincangkan subtopik yang pertama iaitu konsep kedaulatan. Kita melihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan. Kedaulatan dimaksudkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okay, maksudnya negara yang sudah bebas, sudah merdeka. Okay, kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 mengukuhkan serta memantapkan negara bangsa kita yang bebas dan berdaulat. Perubahan sistem beraja di negara kita, pada mulanya negara kita Tanah Melayu mengamalkan kerajaan ala Melayu iaitu sistem beraja pusat dan wilayah. Konsep Dewa Raja digunakan disebabkan pengaruh Hindu Buddha dan Raja pula berkuasa mutlak. Kemudian Kesultanan Melayu Melaka, sistem beraja dikekalkan dan diperkenalkan sistem pembesar 4 lipatan. Kemudian pada zaman penjajahan, iaitu pada zaman imperialisme pula, Raja hilang kuasa dan hanya berkuasa dalam adat istiadat Melayu dan hal ehwal agama Islam kerana pentadbiran dikuasai oleh penjajah. Dengan mengamalkan sistem birokrasi barat, presiden yang berkuasa dalam pentadbiran. Kemudian, pada Persekutuan Tanah Melayu 1948, sistem raja berperlembagaan telah diperkenalkan dan Persekutuan Malaysia kini mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ini kita melihat tajuk seterusnya, takrif kedaulatan mengikut bahasa. Mengikut bahasa Yunani, kedaulatan ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk negara yang bebas dan merdeka. Yang kedua, mengikut bahasa Inggeris pula, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Dari segi bahasa Arab pula, perkataan kedaulatan berasal daripada kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Bahasa Melayu pula, kedaulatan merujuk perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Kesimpulannya, kedaulatan merujuk kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Jika anda perhatikan dalam semua takrifan ini terdapat kata kunci bebas dan merdeka. Di sini disertakan beberapa pandangan tokoh berkaitan dengan takrif kedaulatan. Yang pertama, mengikut Aristotle iaitu ahli falsafah Yunani, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Yang kedua, Ibn Khaldun, ilmuwan Islam, kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama
menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey, baik. Yang ketiga pula, Jean Bodin iaitu ahli falsafah politik Perancis. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Mengikut Tunku Abdul Rahman pula, kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat negara tersebut. Dan yang terakhir, mengikut Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Maksudnya tanpa campur tangan negara asing. Jenis kedaulatan terdapat 4. Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan yang keempat, kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan tradisional merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara dan wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan negara kita berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja, di mana raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Maksud dari segi kedaulatan moden pula, yang ni dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Ia juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang pula merujuk kepada kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan. Dan yang keempat, kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Yang ni adalah gambar-gambar yang menunjukkan negara kita sudah berdaulat. Di sini cikgu sertakan satu soalan kebat. Soalan kebat yang pertama, sebenarnya ada dua. Soalan yang pertama, kebijaksanaan kunci utama dalam menghadapi cabaran untuk mengekalkan kedaulatan negara. Bahaskan. Kata kunci dalam soalan ini ialah kebijaksanaan menghadapi cabaran mengekalkan kedaulatan. Bahaskan. Dan soalan kebat yang kedua, rakyat dan pemimpin perlu bekerjasama dalam menghadapi cabaran untuk mempertahankan negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Bincangkan. Kata kunci dalam soalan ini ialah rakyat dan pemimpin bekerjasama mempertahankan negara. Anda kena jelaskan bagaimana rakyat dan pemimpin bekerjasama mempertahankan negara kita daripada campur tangan kuasa asing. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.